Secara umumnya dalam bidang peladangan, utamanya kelapa sawit, kita begitu sinonim dengan buah tandan, ataupun orang cakap crop, FAB dan sebagainya. Di sini dalam chapter kali ini kita tengok bahagian buah ataupun fruit secara general di mana kategori ataupun jenis buah yang ataupun variety yang sering kali digunakan mana-mana company ataupun estate. Kalau kita tengok di sini untuk oil palm, bahagian buah kita ada kategori Dura, Tenera dan juga Bisipera. Semua mempunyai kriteria masing-masing ataupun ciri-ciri masing-masing. Seperti ambil contoh Dura, mempunyai kernel yang besar dan tak ada fiber ring. Itu Dura. Kalau Tenera pula adalah mempunyai kandungan oil content ratio yang agak tinggi, iaitu 22 ke 24%. Seterusnya mempunyai shell yang begitu tebal, begitu tebal dan dikelilingi dengan fiber ring. Itu yang variety Tenera. Manakala Bisipera pula, yang jelas Bisipera langsung tak ada shell, just fiber saja, So di sinilah di mana company atau estate akan memilih jenis-jenis fruit atau seeds untuk ditanam di kawasan masing-masing. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan, mengikut kajian world production, yields dan areas untuk oil palm crops, di mana proses penghasilan buah kalau dibandingkan dengan soybean, sunflower dan juga biji buah-buahan, minyak daripada penghazilan biji buah-buahan, begitu menarik, saling berlumba untuk penghasilan pemakanan untuk seluruh dunia. Kalau kita tengok dalam rujukan kita, di mana secara tak langsung productivity oil palm is some 3 or 8 times more than others seed oil. So di mana julat suhu sesuatu kawasan 2000 mm per year amat sesuai untuk kita jadikan kawasan itu sebagai penanaman pokok kelapa sawit. Itu dia punya perkara asas lah. Kalau kita tengok dalam section ini juga, kita tengok palm oil atau biji itu sendiri mengalami perubahan demi perubahan, di mana sesuatu company atau syarikat membuat penyelidikan dalam usaha untuk meminimumkan lagi tempoh masa matang buah
Kalau dulu mungkin 3 ke 4 tahun baru first year harvesting, first year untuk hasil toyan tahun pertama, tapi kini mungkin dipendekkan kepada 2 tahun setengah, di mana hasil penyelidikan dan kajian mendapati banyak industri dalam dunia penyelidikan kelapa sawit ini menghasilkan klon-klon buah yang bermutu tinggi, hasil daripada cantuman ataupun proses pengklonan bibit-bibit itu sendiri. Contohnya Tenera, Pispera dan Dura, dan juga variety yang dikeluarkan daripada syarikat itu sendiri. Okey, ini yang kita panggil adalah tissue culture. Okey, tissue culture banyak digunakan dalam industri zaman sekarang ini untuk tujuan komersial, di mana sekiranya penghasilan buah yang awal dapat mempercepatkan lagi proses profit, income pada sesuatu syarikat atau company itu sendiri. Selain daripada itu, untuk pengetahuan juga tak lupa semasa proses tissue culture atau pengklonan ini tadi, ciri-ciri buah ataupun ciri-ciri biji itu kita kena lihat ciri-ciri yang seperti mana yang kita perlukan penghasilan untuk kepada high yield, high OER, okey, dan cuba untuk tidak memilih jenis seed ataupun jenis bakal bibit buah kelapa sawit tadi dari pada cacat cedera seperti run palm ataupun juvenile palm dan sebagainya. Itu yang kita kena elakkan, so kita dapat penghasilan buah yang baik dan bermutu tinggi, ya tuan-tuan. Selain itu juga, kalau kita lihat di sini penghasilan buah ataupun proses pengklonan ini tadi, kita memilih daripada variasi-variasi yang terbaik. Okay, yang terbaik, contohnya kita ambil contoh company-company yang besar seperti United Plantation. Of course mereka memilih dari variasi jenama mereka sendiri yang diproses, yang dikelonkan untuk penghasilan buah yang baik, okay, yang menghasilkan minyak yang baik, yang berkualiti tinggi. Okay. Pokok pangkalnya hanya satu, penghasilan buah yang baik akan menerbitkan minyak yang bermutu tinggi yang dapat laris di pasaran dunia masa kini, ya tuan-tuan. Seterusnya, secara teknikal, proses pemilihan biji ataupun pengklonan memain peranan yang penting dalam meningkatkan lagi tahap ekonomi, tahap keuntungan kewangan pada sesuatu syarikat itu sendiri, di mana sejumlah perbelanjaan yang besar yang diperlukan untuk membuka sesuatu kawasan baru sudah pasti memerlukan sumber ataupun biji yang terbaik, pokok yang terbaik yang menghasilkan buah yang terbaik. Seterusnya, meneruskan lagi
untuk menghasilkan menjana keuntungan pada syarikat itu sendiri. Okey, seterusnya tuan-tuan, secara tak langsung pemilihan biji-biji technically boleh kita rujuk kepada pihak MPB itu sendiri ataupun syarikat yang mengeluarkan, yang menerbitkan BB itu sendiri. Dia punya standard operating procedure.